如我们所唱的诗歌，主啊，我们愿意我们的心思都交托给你。 Kami ingin supaya dalam menjalani hidup ini pikiran dan jiwa kami betul-betul seperti lagu ini. Kami berserah. 我们愿在我们的生活的上，我们能够像这我们所唱的这首歌一样，我们要交托于你。 Karena itu biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menolong pikiran kami, hati, jiwa kami. 愿你的话语能够帮助我们的心思意念， Supaya kami boleh menyerap kebenaran sorgawi. 使我们能够吸收你从天上来的真理。 Murnikan dan biarkan firman-Mu itu menggeser kebenaran dunia. 求主你接近我们，也用你的话语将世上的一切都挪开， Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dikuasai oleh kebenaran. 使我们能够成为被你的真理所管理的人。 Karena itu Tuhan berkaryalah di tengah-tengah kami. 所以求主你在我们当中运行工作， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara-saudara. 会众请坐， Shalom. 平安， Shalom saudara. 平安。 Kami berdoa supaya damai sejahtera dari Tuhan menyertai setiap saudara-saudara. 我们祷告，愿从上帝来的平安与大家同在。 Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Jadilah Kehendak-Mu. 今天我们要一起来思想的题目是愿你的旨意成全。 Ini adalah bagian kedua dari doa Bapa kami dan ini adalah tema yang menarik untuk kita bahas. 这是主导文里面的第二句话，也是一个值得我们去思考的话。 Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian Matius pasal 6 ayat yang ke-10. 我们来读一段经文，马太福音第6章的第10节， Sama-sama kita bacakan saudara-saudara 我 ya. 们一起来读。 1, 3. Datanglah kerajaanmu, 愿你的国降临， jadilah 愿你的旨 kehendakmu 意行在地上 di，bumi 如同 seperti 行在 di 天上。 sorga. Nah saudara, sebagai seorang yang banyak melayani di bidang sosial media, 因为成为一个在这个媒体上很多侍奉的人， saya mengamati beberapa tren yang muncul belakangan. 我发现了最近有几个倾向。 Salah satu tren yang muncul adalah, mungkin saya nggak tahu saudara tahu atau tidak, Hi kids, this is your mom. 其中的一个倾向就是，我不知道你们已经知道了吗？就是孩子啊，这是你的吗？ Nah saudara, saya mengajak saudara menyimak. Kalau saudara nggak tahu, itu apaan? Ini viral loh saudara-saudara ya. 可能你们会想，这是什么呢？这是现在在网络上疯传的事情。 Mari kita simak kenapa dia viral. 为什么它会疯传于网络呢？我们来看一下。 Suaranya. Umurnya 19 tahun. Ulang, tolong diulang. Aku belum ketemu nih sama papa kamu. Oke, kita ulang ya. Kita simak ya. 1, 3. Tolong diklik. Hey kids, this is your mom. Sekarang ibu umurnya 19 tahun. Ibu belum ketemu nih sama papa kamu. Sekarang tanggal 21 Desember 2023. Which is ini adalah kelas terakhir ibu di semester 3. Ibu cuma berharap kamu mendapatkan kasih sayang yang terbaik dari ibu dan papa nanti. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada ibu. Kamu akan menjadi anak yang cantik dan ganteng, menjadi pintar, dan ibu akan menjamin seluruh kebahagiaan kamu di tangan ibu. Pendidikan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Itu aja pesan dari ibu, dan sekarang ibu lagi ada di kelas. Ya, ini teman-teman ibu gitu ya. 这是你朋友们的妈妈， Saudara tahu kenapa viral? 为什么会疯传在网络上呢？ Ada anak semester 3 umur 19 tahun. 有这个19岁的第3学期的一个妈妈， Membuat video untuk anaknya di masa depan. 为她的孩子做了这个将来的未来的视 Dan 频。 dia berkata, ini mama masih semester 3. 她说妈妈现在还在第3学期， Mama belum pernah ketemu papamu. 妈妈还没有见过你的爸爸， Tapi mama berharap nanti kamu bisa lebih bahagia dari mama. 但妈妈希望以后你会比妈妈更幸福， Kamu bisa sekolah lebih baik dari mama. 你能够读比妈妈更好的学 Ini 校。 teman-teman kuliah mama gitu 这 ya. 是妈妈的同学们。 Video ini viral karena heboh. Wah, ada orang yang membuat video untuk anaknya padahal
suami aja belum punya. 这个视频啊会疯传，因为有人啊为孩子做了这个视频，而她自己现在连丈夫都还没有。 Jadi viral karena yang cowok-cowok bikin, "Hi kids, this is your papa" gitu. 会疯传，因为可能会有男生也做了，孩子啊，这是你爸爸。 Bahkan ada seorang anak kelas 6 SD bilang, "Ini papa kamu masih kelas 6 SD" gitu. 甚至呢，有的小学生啊说，你的爸爸还在小学。 Video ini memang lucu ya buat kita. 这个视频对我们来说是很有趣的。 Tapi saya tertarik dengan perkataan perempuan ini, saya nggak tahu namanya siapa. 但是我对这女人所说的一句话有兴趣，我不知道她叫什么名字。 Dia mengatakan bahwa dia ingin anakku, kamu akan lebih bahagia dari mama. 她说呢，她愿她的孩子比她更幸福。 Kamu bisa sekolah lebih baik dari mama. 你能够读比妈妈更好的学校。 Saudara, saya yakin semua orang tua ingin begitu. 我相信每一个父母都是这样的。 Tapi anak ini mengatakan sesuatu yang jauh ke depan. 但是呢，这个孩子呢说了一个在很远之前的事情。 Saya yakin saudara sepakat dengan saya, dengan anak ini, bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja sehingga dia mengharapkan anaknya lebih bahagia. 所以呢，我相信现在这个人呢，他有处在一个不很好的情况下，所以他才会希望以后他的孩子会比他更好。 Berapa hari ini saudara, saya kalau di kantor saya sering bilang kepada staf saya bilang dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. 在办公室呢，我常常对我的同事们说呢，目前的世界呢是处在一个不好的情况中。 Seorang sosiolog bernama Herbert Barber, dia mengatakan sebuah istilah the VUCA world. 一个心理学家呢，他说了一个名词叫做夫嘎的世界。 Istilah ini muncul dalam peperangan dingin, saudara, perang dingin tahun 1990-an. 这名词呢出现于在1990年代的一个冷战期当中。 Menyikapi bahwa dunia kita sedang ada dalam keadaan uncertain. 他呢告诉我们呢，我们世界正处在一个不确定的情况 Dunia 中。 kita cepat berubah. 世界很快在改变。 Dunia kita bukan hanya cepat berubah, tapi terlalu kompleks. 我们的世界不但很迅速的在改变，而且很复杂。 Terlalu ambigu. 太模糊。 2 hari yang lalu saudara-saudara berita ramai di mana Yemen atau mungkin lebih tepatnya pasukan Houthi itu dibom saudara sama Amerika dan UK. 2天前呢，有一个轰动的新闻呢，就是也门的这个后梯呢被美国和英国的联军轰炸了。 Ini buntut saudara-saudara dari reaksi atau reaksi berantai saudara-saudara dari bagaimana Israel dengan Hamas saudara-saudara. 这是以哈战争的连环的一种影响所造 Di 成 belahan 的。 dunia yang lain, 4 hari yang lalu saudara-saudara Perdana Menteri Pertahanan dari Swedia mengingatkan kepada pemerintah kota untuk menyiapkan bahan makanan. 在4天前呢，瑞典的国防部长呢提醒他的人民要预备这个粮食。 Di Swedia sekarang orang sedang dakdikdukser saudara, karena mereka diperingatkan jangan-jangan nanti kita akan ada perang. 在瑞典呢，他们被提醒，他们现在正在恐怕当中，因为可能呢，他们会面对一场战争。 2 hari yang lalu di Prancis terpilih Perdana Menteri. 这2天前呢，在法国选出了新的总理， Gabriel Attal namanya. 他的名叫 Gabriel Attal， Dia adalah orang keturunan Yahudi, 他是犹太人的后裔。 mengatakan depan umum dia itu gay, 他在公众面前说他是一个同性恋 dan 者， politik yang dia jalankan adalah politik anti agama tertentu. 而且他要行的政治路线呢是反某一个宗教的路线。 Bisakah saudara melihat bahwa dunia kita sedang mengalami perubahan besar-besar? 你有没有看到我们的世界正在大改变中？ Ada sebuah uncertainty 有一个不确定的情况 di dalam negeri. 在我们的国内。 Menurut saya, 照我所看， untuk pertama kalinya sejak pemilu 1999, 自从1999年的选举 kita 到 menemukan 至今， kita menemukan konstelasi politik yang acak-acakan. 我们发现了一个很混乱的这个政治动态。 Sampai hari ini bahkan anak-anak staff saya sering tanya, kok you dukung siapa? Siapa menang? 直到如今呢，我的属下还是在问我，要
谁会影响我们要该支持哪一个？ Sampai hari ini saya nggak tahu saya mau pilih siapa. 直到今天我还不知道我要选哪一个。 Saya bukan bermaksud saudara mau pilih yang bagaimana, tapi saya bilang ada terlalu banyak kebingungan. 我不是要你们选哪一个，但是我要告诉你们，现在是在让我们很不知道要怎样的。 Tapi saya sudah tahu saya tidak akan pilih siapa. 但是我知道我不会选谁。 Saudara, dalam dunia yang seperti ini, saudara, 在像这样的世界里， saya bukan bermaksud untuk membuat beban saudara makin berat ketika datang mendengarkan firman. 我不是要让你们来听到的时候，你们觉得压力更重。 Tapi kita sedang berada dalam hidup yang saya yakin ada kepelikan hidup di sana. 但是我相信我们正在处于一个很复杂的生活当中。 Dalam keadaan pribadi atau dalam aspek-aspek pribadi hidup kita ada hal-hal yang pelik, masalah yang ruwet di sana. 在我们的个人的生活里方面呢，我们有面对很多复杂的事情。 Mungkin saudara tidak peduli dengan geopolitik, saudara tidak peduli dengan keadaan politik bangsa, tapi saudara sekarang sedang was-was. 可能呢，你对我们国家的政治没有兴趣，但是现在你正在处于一个警惕的 Bagi 情 saudara 况 yang 中。 punya usaha, saudara sedang melihat orang sekarang sedang pegang dananya kuat-kuat. Kenapa? Sedang ada uncertainty. 你们做生意的人，你们会看到现在目前的人呢，所掌握的是现金，因为他们知道正在处于一个不确定的 Bukan 情 cuma 况中。 pekerjaan, tetapi di rumah saudara sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak selesai. 不只是在工作上，在家庭里呢，你也面对一个不能解决的问题。 Konflik dengan pasangan, 跟你的配偶的冲突， mertua, ipar, 跟你的家母，跟你的这个姑叔， hubungan dengan anak tidak harmonis. 跟孩子的关系也没有和谐。 Saudara yang sudah mulai berumur, saudara sudah ngomel tentang lutut saudara yang suka goyang-goyang, saudara. 你还不是很多的年岁，但是你的膝盖已经开始动摇 Yang 了。 tinggal di kompleks anjing tetangga suka buang pup sembarangan depan rumah. 你住在这个小区里面的呢，邻居的小狗喜欢在你的屋前呢，这个放便。 Hidup makin lama makin pelik. 我们的生活越来越复杂了， Saudara setuju dengan saya? 你们同意吗？ Saya suka bilang, kadang tuh saya suka pengen bilang sama diri saya, aduh kayaknya enak balik lagi jadi anak SD. 有时候呢，我会对自己说，回到童年的时代更好。 Berapa banyak dari saudara pengen balik jadi anak SD? 我们有多少人很想回到我们童年的小学的时代 Saat 呢？ dimana permasalahan kita adalah telat bangun. 当时呢，我们的问题只是呢，早上迟醒起来。 Permasalahan kita adalah sampai di kelas ada teman kelas yang ngatain kita pesek. 到我们课里的时候呢，有人说我们的壁纸呢很偏。 Saat dimana cinta monyet kita lagi dekat sama orang lain. 当时呢，我们所暗恋的人呢，正在跟别人亲近。 Saat dimana permasalahan kita cuman lupa tulis Ibu Budi pergi ke pasar 200. Garis. 我们只是忘记写了一无力去市场这个 Betul? 这样。 Tapi saudara tidak pernah mikir nanti mau masak apa, mesti bayar tagihan pakai apa, nanti mesti kerjaan gimana, saudara nggak pernah mikir itu. 但是你从来没有想过你要煮什么，要用什么去付费，要开销怎样。 Saya sedang kasih tahu kepada setiap kita, inilah realita hidup. 我正在告诉你们，这就是生活的现实， Dan tidak ada satu orang pun yang bisa lari daripadanya. 而且没有一个人能够逃过这个现实。 Hidup di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, peliknya hidup dan sebagainya, itu realita. 我们活在一个充满挣扎、生活的复杂，这是一个现实。 Dan hari ini kita sedang belajar tentang bagaimana Yesus mengajarkan sebuah doa. 今天呢，我们也正在学习耶稣教导我们的一个祷告。 Bagian yang tadi kita baca adalah bagian kedua atau biasanya orang penggal bagian kedua dari doa Bapa kami. 我们所读的经文呢，是耶稣主祷文里面的第二句。 Kenapa Tuhan mengajarkan doa Bapa kami? 为什么主耶稣要教我们这个主祷文呢？ Saudara, suatu kali saya mengingat bagaimana saya dulu waktu kecil kalau ke gereja saya tuh merasa gereja itu, mohon maaf kalau saya pakai kata ini, membosankan. 我小时候呢，我常去教会，但是呢，当时呢，我觉得啊，教会是
令我很厌烦的地方。 Saya itu berasal dari sebuah daerah yang kultur Kristennya kental sekali. 我是来自一个基督教文化很浓厚的一个地方。 Tiap 100 meter ada gereja. 每100公尺都有一个教会。 Jadi kalau ngomong tentang Yesus dan sebagainya saya sudah tahu dari kecil. 如果说耶稣呢，我从小就知道的。 Dan ketika saya pergi ke gereja, saudara, yang bikin saya bergumul adalah cuma 2. 我去教会的时候，让我挣扎的只有2件事。 Kenapa gereja ini lama banget? 为什么这么久在教会？ Pendeta khotbah nggak bisa habis. 为什么牧师讲道讲不 Sudah 完？ ada yang merasa begitu sekarang? 你们现在有没有人这样感觉？ Maafkan ya. 对不起。 Yang kedua, 第二， doa syafaat. 就是代祷。 Saya berasal dari sebuah gereja yang doa syafaatnya itu panjang. 我是来自一个他的代祷是很长的一个教会。 Memanggil nama Tuhan aja mesti panjangnya luar biasa. 呼喊上帝的名啊，就要喊得很长。 Bapa kami yang di sorga. 我们在天上的父， Bapa semawi. 是天地的主。 Iya, bisa ya terjemahkannya. Bapa yang duduk dalam kerajaan sorga. 你是坐在天上的神， Bersama para malaikatmu. 你与你的天使在 Dalam 一起， kemuliaanmu. 在你的荣耀里。 Makin bagus kata-katanya, 他讲的越美好的， makin rohani. 就是越有属灵 Makanya 感 para 觉。 hamba Tuhan berlomba-lomba doanya panjang-panjang. 所以呢，每一个神父呢都在竞争，要祷告的越长越好。 Saya duduk di belakang. 我都坐在后面， Mulai dari belok ke kiri, 从转左 belok ke kanan, 转右， sampai salto. 直到我翻倒。 Nggak bisa habis tuh doa. 这个祷告还没有完。 Sampai terakhir saya dengar sebuah perkataan. 到最后我听了一句话， Doa kami tidak sempurna Bapa. 不啊，我们的祷告没有完 Karena 全 itu，sempurnakanlah doa kami. 所以你使我们的祷告完全。 Dengan doa Bapa kami. 用我们这个主祷文， Langsung saya duduk siap. 我就准备好了。 Itu artinya 这表示 doa mau selesai. 祷告要完了。 Kenapa begitu? 为什么这样？ Sebagai seorang anak kecil, saya berpikir bahwa kenapa sih mesti doa panjang-panjang? 成为一个小孩子呢，我都一直在想，为什么要祷告的这么长？ Bukankah seperti kata pendeta, 岂不是像牧师说的， ini doa yang sempurna? 这是很完全的祷 Kenapa 告？ nggak dari awal aja doa Bapa kami? 为什么不从开始就主祷文好 Betul 了？ begitu? 是不是这样？ Ngapain buang waktu? 为什么还要浪费时间？ Betul begitu? 是不是这样？ Saudara, kenapa saya bisa berpikir begitu? Karena saya tidak pernah diajar mengapa kita berdoa. 为什么我会这样想呢？因为从来没有人教导我为什么要祷告。 Kebanyakan kita tumbuh besar dengan pemikiran kita tentang kenapa berdoa. 常常呢，我们在成长中呢，我们就是在问为什么要祷告。 Kita berpikir kenapa kita berdoa karena kita mau meminta sesuatu dari Tuhan. 我们想呢，我们为什么要祷告？是因为我们要向上帝求某一 Kita 些事。 berdoa dengan mentalitas bahwa ada yang tidak nyaman bagiku Tuhan. Karena itu saya berdoa supaya saya menjadi nyaman. Tuhan bereskan keadaannya. 我们的心理状态就是因为我有感觉到有不舒适，所以我就求你让我能够舒适。 Di suatu subuh jam 3:30 pagi saya terbangun saudara oleh suara handphone saya. 在凌晨4点半呢，我被一个声音吵起了， Di 吵 seberang 醒 sana 了。 ada seorang bapak yang menelpon saya dan mengatakan, Pak, saya mau bunuh diri. 在对方呢，他跟我说，在电话里跟我说，他要自杀。 Saya loncat dari tempat tidur saya bilang, please stop. Saya langsung ke sana. 我从床上跳下来，我告诉他说，请你不要这样做，我现在就来。 Malam-malam dengan motor saudara saya menerjang dinginnya malam subuh itu saudara sambil berkata, Tuhan mampus gue, mampus gue. 我凌晨的时候呢，驾着摩托车呢，冲过这个寒冷的早晨呢，我对主说：“主啊，不要让我 Saya 倒下。 waktu itu saudara masih mahasiswa praktek dan saya takut sekali kalau sampai saya melihat ada kejadian orang bunuh diri benar-benar dan saya nggak bisa menolong. 我当时呢还是一个见习生呢，所以我就想。不要让我看到人自杀的情况，因为这是对我来说是一个很大的打 Bapak 击。 itu sudah pegang 2 pisau saudara. 那位先生已经手握着2只 Saya 刀。 baru mikir juga kenapa 2 pisau ya. 我在想为什么要2只刀？ 2 pisau dia taruh di tangan saudara. 2只刀放在手上。 Dan dia mengatakan saya sudah beberapa bulan ini saya berdoa jam 2 pagi Pak. 他说我这几个月来了都在凌晨2点呢在祷告。 Rupanya saudara mohon maaf istrinya selingkuh. 原来呢是他
太太在搞婚外 Dan dia 情， merasa dengan doa maka Tuhan akan mengubah keadaan. 他以为呢，借着祷告，上帝会改变 Dia 情 bangun 况。 jam 2 pagi 他凌晨2 dan 点 dia 起来， mengatakan kepada saya, 他对我说 saya doa Bapa kami 3 kali Pak. 我念主祷文3次， Tapi Tuhan tidak mengubah istri saya. 但是上帝没有改变我的太太。 Saudara kita tidak bahas Bapak yang mau bunuh diri. 我们不是在讨论这位要自杀的先生， Tapi puji Tuhan hari itu tidak jadi beliau bunuh diri. 但是感谢主，那天他不曾自杀。 Tapi saya kemudian berpikir setelah kejadian itu, saya berpikir berapa banyak jemaat yang berpikir doa adalah untuk sebagai mantra supaya terjadi mujizat. 但是呢，我要告诉大家，很多会友呢都是以为祷告就好像一个很有效的这个咒语。 Tanpa sadar kita menjadikan doa-doa kita sebagai mantra. 我们呢不知不觉中将祷告当成了一种咒语。 Tanpa sadar saudara kekristenan menjadi sama seperti agama lain yang menjadikan doa-doanya sebagai mantra-mantra supaya ampuh mengubah keadaan kita. 我们变成了跟很多其他宗教一样的，我们呢以为我们的祷告文呢会改变很多的事情。 Doa kita jadikan alat untuk mengubah Tuhan, mengubah keadaan. 我们将祷告用来当做改变上帝、改变别人的工具。 Tapi semakin lama saya belajar firman Tuhan, 但是我学圣经越多， saya akhirnya makin sadar bahwa doa itu bukan mengubah keadaan dan mengubah Tuhan. 我才明白，原来祷告不是为了要改变上帝、改变情况， Doa itu mengubah cara pikir kita. 祷告是要改变我们的思维。 Kenapa kita berdoa? 为什么我们要祷告？ Supaya kita berhenti sebentar lalu kita ngomong sama Tuhan. 是要我们停下来跟上帝对话。 Sadarkah saudara bahwa di dalam doa Bapa kami misalnya saja ada satu bagian di mana Tuhan Yesus minta, Tuhan Yesus ajarkan, berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. 比如说在祷告文里面，主耶稣有说一句：“我们今日的饮食，今日赐给我们。” Kenapa makanan kami yang secukupnya? 为什么今日的要今日赐给我们呢？ Bukankah di luar sana lebih banyak dikhotbahkan supaya berikan kami makanan yang berlimpah-limpah? 其实不是在外面那边所祷告的是赐给我们丰丰富富的食物， Betul begitu? 是不是这样？ Bukankah di luar sana diajarkan doa ini supaya apa? Dapat kangtau besar-besaran. Betul begitu? 是不是你们外边人的祷告是说求你给我们很多的空头？ Tetapi Tuhan Yesus minta kita berdoa apa? 但是主耶稣给我们要我们祷告的是什么呢？ Berikan kami makanan yang secukupnya. 我们今日的饮食，今日赐给我们。 Doa ini adalah doa pengajaran. 这是一个教导我们的祷告。 Doa yang mengajarkan kita bahwa di tengah dunia yang rakus dan minta berlebihan, jadilah orang percaya yang minta yang cukup. 这是要教导我们，在外面那个贪婪的世界里面，要求很多的世界里面，我们要学习，我们要求只足够我们 Saya 的需要。 percaya Tuhan itu bukan pelit. 我相信上帝不是吝啬的 Tuhan 神。 tuh kalau memberkati pun, saudara dalam kedaulatannya dia bisa memberi yang berlimpah. Amin. 上帝在他的主权里面，若是要祝福我们，他会祝福我们的丰丰富富。 Betul? 是不是？ Tapi apa artinya kebaikan dan kesetiaan Tuhan kita? Itu malah membuat manusia jadi rakus dan tidak merasa cukup. 但是那有何用呢？这岂不是让人更贪婪吗？ Amin. 阿门。 That's why kenapa doa itu saya katakan bukan untuk mengubah Tuhan, paksa Tuhan. 所以我说祷告不是要改变上帝，要逼迫上帝。 Tetapi doa itu mengajarkan kita untuk mengkalibrasi hati kita dengan Tuhan. 但是呢，祷告是要我们将我们的心与上帝来校对。 Saya pernah naik kendaraan GPS ya. 你曾经驾车的时候用这个卫星定位的， Kadang-kadang GPS kita error ya. 有时候我们的卫星定位会有错误。 Waktu keluar dari mall, 我们从商场出来的 GPS 时候， suruh belok kanan. 他叫我们转右， Kita udah belok kanan. 我们转右了， Baru kita lihat GPS, loh kok jalannya mundur? Nah, 我们才看到，原来我们是走退路。 ternyata GPS salah arah, harusnya kita belok kiri. Kan begitu kan? 原来我们的卫星定位错了，我们应该转左的。 That's why kenapa kita butuh kalibrasi. 所以我们需要常常去校对。 Doa Bapa kami adalah kalibrasi.
主导文就是要我们去校对， mengkalibrasi hati kita dan pikiran kita supaya seperti apa yang Tuhan mau. 校对我们的心，我们的思想，使我们能够符合上帝所要的。 Di bagian yang kedua di sini dikatakan ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu. 在第二部段说，愿你的国降临。 Apa maksudnya datanglah kerajaanmu? 愿你的国降临是什么意思？ Saya membayangkan waktu kecil saudara, kerajaan Tuhan datang itu seperti kerajaan Walt Disney turun ke bumi saudara. 我小时候我想呢，上帝的国降临呢，就好像迪士尼乐园降临一 Tapi 样。 tentu arti kerajaan Tuhan datang itu bukan berarti nanti Tuhan datang seperti Walt Disney turun ke bumi. 当然，上帝的国降临呢，不是像迪士尼乐园降临一样。 Izinkan saya menjelaskan apa maksudnya ketika Yesus mengatakan datanglah kerajaanmu. 请允许我跟你们解释，到底愿你的国降临是什么意思？ Baru-baru ini saudara sedang viral sebuah berita karyawan Indomaret bisa berbahasa Jepang. 最近呢，正在疯传的是一个印度马来的职员会说日本语。 Dan saudara tebak dia berbahasa Jepang karena dia nonton anim. 他会说日本语呢，是因为他在看日本动画。 Yang bawa anak-anak jangan kegirangan. 你们带孩子的人不要太高兴。 Jangan langsung WA atau kasih tahu mah tuh pengkhotbah mengatakan boleh nonton anim. 不要让孩子说，今天的讲员说可以看这个日本 Saya bukan 动 mau 画。 ngajarin boleh nggak boleh. 我不是要教你们可以还是不可以。 Tetapi ada seorang karyawan minimarket dari Banyumas, saudara-saudara. 有一个来自 Banyumas 的这个印度马来的这个职员， Diterjemahkan Indomaret. Ya, Iya, nama, Iya, bukan iya. nama merek ya. Iya. Nggak apa-apa. Saudara-saudara, seorang ini dia bisa sampai bahasa Jepang dari daerah kota kecil hanya karena nonton anim. 他从一个小城市的来的职员呢，因为看日本的动画呢，变成会说日本语。 Bahkan saudara, ada lagi orang-orang yang lain yang menyebut dirinya wibu. 甚至呢，有的人呢说自己是一个沉迷者。 Wibu itu adalah orang yang sudah gak bisa membedakan mana realita, mana enggak, saudara. 一个沉迷者呢，他已经分不清哪是现实，哪是幻想。 Berimajinasi menikahi tokoh kartun. 他正在幻想自己与动画里的人物结婚了。 Saudara, salah seorang mahasiswa pasca sarjana pernah menuliskan atau dia menuliskan sebuah artikel ini. Anim dan K-pop itu adalah penjajahan tersukses di era modern. 有一个硕士学位的学生呢，他说呢，这个日本动画和韩国的流行音乐呢，是现代最有效的这个殖民者。 Jepang atau Korea tidak perlu menjajah Indonesia. 日本、韩国不必来统治我们的国家。 Tetapi anak-anak muda kita hari ini pikirannya sudah K-pop semua. 但是现在我们的年轻人，他们的头脑里呢，都是韩国的流行音乐。 Salah satu teman kuliah saya anaknya sekarang sudah kelas 6 SD. 我的一个同学呢，他的孩子现在小学6 Anak 年 cewek 级，是女孩子。 Saya tanya, Nita Haiche nanti kira-kira apa kesukaannya? 我问他你的孩子以后会喜欢什么？ Dia bilang nggak ada yang lain. 他说没有 K-pop. 别的，就是韩国的流行音乐。 Terus jadi gimana? Iya, nanti katanya dia mau ikut audisi K-pop di Korea katanya. 然后要怎样呢？他说他以后要去韩国呢参加这个比赛。 Saya tidak bilang itu jelek. 我不是说那不好， Tapi begitu masif dan kuatnya budaya itu sampai-sampai anak-anak kita semua sudah hidup pemikirannya di sana. 这个文化对我们的影响实在太大了，使我们的孩子现在的思想都在哪里了？ Anak-anak muda zaman sekarang saudara tidak terhitung banyaknya yang cepat galau gara-gara apa? Gara-gara pacarnya nggak say good night. Kurang romantis katanya, tidak seperti K-drama. 有的现在很多年轻人呢，他们心里呢都觉得很混乱，只是因为他们的爱人呢没有跟他说晚安。他是在受了这个韩剧里面的这个激情所影响太大了。 Bapak-bapak bilang, bukan cuma pemudi-pemudi pak, istri saya juga begitu. 有的先生说，不只是那些少女们这样，连我太太也是这样。 Kebanyakan nonton K-drama. 因为看太多的韩剧了。 Yang ingin saya sampaikan adalah Oh, yang kau bangsa suka Korea aja tidak sih. perlu menjajah kita.
韩国人不必来统治我们的国 tapi 家， pengaruhnya itu mempengaruhi pemikiran kita. 但是他们影响了我们的思想。 Sadarkah saudara bahwa hari ini kingdom of world itu sedang menguasai kita? 哎，你们知道吗？现在呢，这个世界的这个国度呢，正在统治着我 Bukan 们。 soal K-drama. 哎，不是韩剧的问题， Tapi saudara, hari ini kita sedang berhadapan dengan dunia yang mengatakan bahwa kita harus jadi consumerism. Kita harus ada dalam consumerism baru kita bahagia. 哎，现在的世界呢是告诉我们，我们要成为一个消费主义者， Dunia 成 yang 为消费主义者，我 dunia 们才 yang 会幸福。 mengajarkan kepada kita hari ini saudara-saudara bahwa engkau akan bahagia kalau engkau punya mobil yang mewah. 哎，世界告诉我们呢，你有了一个豪华汽车，你才会幸福。 Kenapa engkau tidak bahagia? 为什么你不幸福呢？ Teman yang lain bahagia. 你的别的朋友都幸福了。 Dunia hari ini sedang berada di pikiran kita, saudara-saudara. 哎，现在世界正在我们的头脑里面， That's why Tuhan Yesus mengatakan berdoalah supaya kerajaan Allah datang ke bumi. 所以主耶稣才说你要祷告，求愿主的国降临。 Maksudnya berdoalah supaya pikiran kita dikuasai oleh kerajaan sorga. 意思是说，我们要祷告，让天国来掌管我们的思想。 Saudara tahu arti kata shalom? 你们知道沙龙这个名词是什么意思吗？ Biasa kan di awal hamba Tuhan mengatakan shalom. 哎，平常呢，一开始呢，神父们会跟你们打个招呼说沙龙， Kita balas shalom. 我们也回应沙龙。 Saudara, apa artinya? 到底这个沙龙是什么意思呢？ Mohon maaf, kadang kita membuatnya jadi dangkal. 哎，对不起，我们让它成为一个很肤浅的名词了。 Kita merasa shalom itu ketika setelah nonton video lucu di TikTok itu shalom. 哎，我们以为看了在 TikTok 上的这个视频，我们就沙龙了。 Kita cuma mengidentikan shalom dengan rasa senang, happy. 我们将沙龙呢当成是我们已经高兴了，我们开心了。 Shalom itu bukan itu. 哎，沙龙的意思不是这样。 Dalam arti kata akar kata shalom itu sebenarnya mengandung arti sinkron dengan Tuhan. 哎，其实呢，在它的更深的意义里面呢，沙龙的意思呢，就是我们与上帝已经复合了。 Arti katanya tuh harmoni sama Tuhan. 哎，意思是说我们与上帝和谐了。 Pernahkah saudara merasakan shalom ketika saudara pulang ke rumah? Saudara mungkin sedang capek di luar. 哎，你可能呢回到家里的时候，你会觉得你已经沙龙了吗？可能你在外面已经很疲累了。 Di tempat kerjaan saudara merasa digebuk. 哎，在你工作地方，你觉得你被欺负了。 Di jalanan saudara ketemu dengan emak-emak naik Scoopy belok kiri sen kanan. 哎，在路上呢，你看到有妇女驾车呢，那她的信号是要转左，她才转右。 Saudara sedang stres. 哎，你正在压力当中， Tapi waktu saudara pulang rumah, 但是你回到家， saudara merasakan shalom. 你觉得你有平安吗？ Kenapa? 为什么呢？ Karena saudara menemukan orang yang saudara kasihi. 因为你遇见了你所爱的人。 Pernah merasa itu? 你曾经这样感觉吗？ Saudara pernah merasa pulang ke rumah lalu saudara ketemu dengan anjing saudara yang datang menyebut, terus saudara aduh happy. 哎，你有没有经历过？你一回家看到你的喜欢的小狗在向你摇尾巴，你高兴吗？ Saudara ketemu dengan anak saudara yang panggil papa, mama, saudara langsung aduh. 哎，你遇见你的孩子跑过来喊叫你说爸爸妈妈， Kenapa rasa damai? 为什么你觉得平安呢？ Karena saudara rasa sinkron. 因为你觉得和谐了， Sinkron dengan pasangan, 因为你觉得你跟他和谐， sinkron dengan anak saudara, 你跟孩子和谐， sinkron sama kaki 4 saudara. 哎，跟那个四脚的也和谐。 Amin. Sinkron itu artinya apa? Saudara sedang berdamai. Saudara sedang merasakan relasi, indahnya relasi karena saudara dengan pasangan saudara, anak saudara aman. 哎，你觉得和谐，因为你现在跟你的配偶、跟你的孩子的关系是好好的。 Saya berdoa saudara, semoga saudara rasa shalom lebih kepada dengan pasangan saudara daripada kaki 4 saudara. 哎，我相信现在你们觉得你们跟你的配偶更有平安，比起你们 Amen 个四脚的。 Hal yang sama, shalom itu apa? 那么同样的，这个沙龙到底是它的意思是什 Kita 么？ hidup di tengah dunia 我们活在这个世界中， penuh penderitaan, 充满痛苦， penuh permasalahan. 充满问题， Tapi kita tahu 但是我们知道， hati kita sama Tuhan beres. 我们的心与上帝是没有问题的， Itulah yang mendatangkan shalom. 这才会带给我们平安的。
Saudara, hari itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada orang Israel yang sedang terjajah. 当时呢，耶稣在教导给犹太人呢，他们是正在受统治当中 Mereka 的。 merasakan penderitaan karena mereka ingin merdeka sebagai bangsa. 他们呢正在痛苦中呢，他们想要成为一个独立的民族。 Tapi Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa the kingdom of the world ini tidak bisa kita apa-apakan. 但是呢，主耶稣是教导他们说，这个世界的国度，我们不能够对他们怎样。 Kamu boleh terjajah, 你们可以受他们的压迫， tapi hatimu tidak boleh terjajah. 但是你的心不可以被压迫。 Saudara, ada sebuah penggambaran ilustrasi 有一个比喻这样说， bahwa kita tuh tidak bisa mencegah burung berak di kepala. 我们不能够阻止鸟放在我们的头上， Betul? 对吗？ Betul? 对吗？ Kita tidak bisa mencegah burung berak di kepala kita. 我们不能够让鸟，不能够阻止鸟呢放粉在我们的头上， Tapi kita bisa mencegah burung membuat sarang di kepala kita. 但是我们可以阻止鸟在我们的头上做一个窝，鸟窝。 Hati kita tidak bisa mencegah masalah terjadi. 我们的心不能够阻止事情发 Tapi yang 生， bisa kita cegah adalah hati kita menyimpan masalah itu. 但是我们可以阻止的是，我们的心不要藏这些问题。 Jadi doa itu bukan untuk kemudian meminta, Tuhan terjadilah mujizat. 所以我们的祷告不是说主啊，让奇迹发生吧， Tidak salah meminta mujizat terjadi. 向主求奇迹也是没有错。 Tapi yang saya tahu adalah yang punya kuasa mau itu kapan terjadi adalah Tuhan. 但是我要知道，是主掌权，他知道这事会什么时候发生的， Yang tahu kapan terjadi kelepasan itu Tuhan. 什么时候才会被释放，那是主才知道的。 Bagian kita adalah mengkalibrasi hati kita supaya tetap benar. 我们要做的就是校对我们的心，使我们能够与主仍然有联系。 Jadi bisa jadi saudara-saudara ketika kita berdoa, keadaan bisa jadi belum berubah. 可能呢，我们祷告求改变，但是情况还没有改变。 Tapi respon hati kita itu harus berubah. 但是我们的心的反应是要改变。 Seorang pujangga saudara dari Inggris bernama Matthew Arnold. 一个诗人啊，英国的诗人叫做 Matthew Arnold. 哎呀， Dia mengatakan begini, life is not having and getting, but being and becoming. 他说呢，我们的生命不是得与失，但是我们的存在与我们的成为。 Hidup itu bukan soal mendapatkan sesuatu, 我们活着不是为了得什么， tetapi hidup itu menjadi siapa kita. 是我们成为什么。 Maksudnya adalah, saudara, kadangkala kita merasa hidup kita tidak bahagia, hidup kita tidak ada damai karena kita suka mengcompare diri kita dengan orang lain. 有时候我们觉得我们的生活没有快乐，没有幸福，是因为我们喜欢跟别人比。 Ibu-ibu terganggu di rumah 妇女们呢，在家里呢受到搅扰， karena lihat teman grup SMP-nya. 因为她看到她初中时的朋友， Teman grup SMP posting video atau foto-foto lagi liburan di Korea. 他们放了在韩国度假的这个视频，在这个他们的短信的组合里面。 Maka terganggulah kedamaian rumah itu karena istri mengatakan, Pih, kapan kita liburan? 所以他们的家庭的安宁就受到影响了，因为他问他的先生什么时候要去韩国。 Ini kita udah 3 tahun lebih sejak COVID nggak pergi liburan. 我们这3年了，自从这个官病以来，我们没有去旅行 Yang lain 了。 udah happy, aku nggak happy. 别人已经玩得很高兴了，我还没有。 Ketentraman rumah hancur gara-gara posting foto. 因为他们放了这些照片啊，我们的家庭受影响。 Tanpa sadar kita merasa kita nggak bahagia karena kita belum punya sesuatu. 我们觉得我们还没有幸福，是因为我们觉得自己还没有拥有这个。 Padahal hidup itu bukan soal mendapatkan sesuatu, tetapi hidup itu berbicara soal hati kita jadi apa. 其实我们的生活不是我们得到了什么，而是我们成为什么。 Siapakah di antara saudara yang menjadi orang tua ketika anak saudara ngerengek, aduh aku capek pak. 你们做父母的，当你们的孩子说啊，我很累了， Aku stres ma. 我压力很重了， Ini ujian. 现在要考试 Bikin 了 aku，stres. 使我压力很重， Gak bisa tidur. 不能够睡觉。
Kalau saudara jadi mama, saudara bilang, nanti mama bilang kepala sekolahnya batalkan ujiannya nak. 然后你就会对孩子说，等一下我告诉校长说，将这个考试取消了吧。 Nanti papa kenal orang dalam. 爸爸知道里面的人， Papa tahu pemilik yayasan sekolahnya. 爸爸知道那个学校的主人是谁， Papa kenal direkturnya. 爸爸知道他的经理是谁， Musa papa di gereja itu mantan direkturnya. 爸爸在教会的牧师呢，就是那个学校的经理， Buat yang ngerti aja. 好像明白了。 Papa kenal direkturnya. 爸爸知道他的经理， Nanti buat kamu papa batalin semua ujian. 等下爸爸叫他们取消你所有的考试， Jangan bocorin ya. Awas lo kalau bocorin ya. 不要乱来。 Saudara jadi orang tua, saudara begitu? 你们做父母的是这样吗？ Terhadap anak saudara? 对你们的孩子是这样的吗？ Bukankah kita sebagai orang tua ketika anak kita ujian, kita sebagai orang tua bilang, nak ujian, 岂 sini 不是 papa temenin, 在考试的时候，我们会对孩子，你要面对 sini 这个 mama 考试 kasih。vitamin. 爸爸陪着你，妈妈给你补一补。 Kita pimpin dia menuju ujian, betul nggak? 我们带领他去面对这个考 Kenapa？ 试，为什么？ Karena kita tahu sekolah bukan soal dapat nilai. 因为我们知道读书不是为了要得分数， Ujian ini melatih mental anak kita. 这个考试是要来考验我们孩子的心理的成长。 Life is becoming. 我们的生命是我们会成为什么？ Amin. 阿门。 Kalau orang tua di dunia saja tahu bagaimana kesulitan-kesulitan permasalahan itu melatih anak kita. 如果我们在地上的父母都知道这些困难是要在训练我们的孩 Terlebih 子， lagi Bapa kita di sorga. 更何况我们在天上的父呢？ Bagi saya Tuhan itu adalah Tuhan yang bodoh. 对我来说，上帝是愚蠢的。 Dia Tuhan yang bodoh kalau dia memanjakan umatnya. 如果他宠坏我们，他是愚蠢的上帝。 Dia Tuhan yang bodoh kalau dia menjadikan umatnya hanya jadi kekanak-kanakan. 如果他使他的信徒成为很幼稚的话，那他是愚蠢的上帝。 Bahkan dia tidak pantas dijadikan Tuhan karena dia cuma budak untuk keinginan umatnya. 甚至他不配做我们的上帝，因为他只是成为我们的奴隶一样。 Tapi karena dia Tuhan yang benar. 但是因为他是真神， Dia Tuhan yang setia. 他是信实可靠的 Dia 神， ngajarin sama kita. 他教导我们， Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. 不是我的旨意，是你的旨意； Bukan kerajaanmu, tapi kerajaanku, kata Tuhan. 不是你的国度。上帝说是我的国 Itulah 度。 sebabnya Habakuk berkata, 所以哈巴谷才说， sekalipun pohon ara tidak berbunga, 虽然无花果不发芽， pohon anggur tidak berbuah, 葡萄树不结果， pohon zaitun mengecewakan, 橄榄树也不效力， ladang tidak menghasilkan, 田地不出粮食， kambing domba terhalau dari kurungan, 圈中绝了羊， tidak ada lembu sapi dari kandang. 棚内没有牛。 Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. 然而我要因耶和华欢心， Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. 因救我的神喜乐。 Habakuk menuliskan sebuah puisi di mana sekalipun keadaan tidak cukup baik, 哈巴谷写了这一个诗，虽然情况不好， tapi kedamaian hatiku, shalom di hati tidak tergantung pada itu semua. 但是我心里的平安不是在乎这一切。 Aku tahu hari ini keadaan tidak baik, 我知道今天的情况不 tapi aku 好， tahu aku punya Tuhan yang tahu semua. 但是我知道我有一个全知的上 Aku 帝， punya Tuhan yang memegang kendali. 我有一个控制全局 Aku 的 punya 上帝。 Tuhan yang tidak lepaskan tanganku. 我有一个不会放我的上帝， Aku punya Tuhan yang berjanji 我有一个应许的上帝。 bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanku. 我所面对的试探啊，不会超过我的能力的， Dan karena dia setia, 因为他是信实可 dia 靠的， menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. 他会按时为我们开路。 Bukankah itu yang harus kita hidupi? 岂不是我们应该这样活着的吗？ Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa. 所以呢，主耶稣才给我们一个很特别的榜样。 Ketika dia akan berjumpa dengan salib, 当他要面对十字架的时候， dia bahkan bisa berdoa, 他甚至可以这样祷告： bukan kehendakku tapi kehendakmu.
不是按我的旨意，乃是照着你的旨意。 Ketaatan yang tiada tara. 是无比的顺服， Begitu mulianya dia. 他是何等的高贵， Dan dia yang telah menghadapi pencobaan yang terberat sekalipun. Ta Mengajarkan pada kita. 他已经面对这么沉重的试探呢，他也教导我们 Untuk melakukan hal yang sama. 同样这样行。 Jadilah kehendakmu. 愿你的旨意成全， Jadilah kehendakmu Tuhan. 主啊，愿你的旨意成全 Dalam hidupku. 在我的生命里面。 Apapun pergumulan yang aku hadapi. 无论我面对什么的挣扎， Jadilah kehendakmu. 愿你的旨意成 Aku 全 tahu。engkau sedang membentuk aku. 我知道你正在陶造 Aku 我， tahu Tuhan sedang mengajari aku sesuatu. 我知道你正在教训我什么， Bukan keinginanku. 不是我的欲望， Tetapi keinginanmu Tuhan. 是你的欲望。 Terjadilah dalam hidupku. 愿这一切发生在我的身上。 Semoga jemaat Karawaci menghidupinya. 愿我们嘎拉瓦基国语堂的会友能够活出这样的生命。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Biarkan firman-Mu hari ini berbicara kepada setiap kami. 主啊，愿你今天的话语对我们大家说， Biar firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami. 愿你今天的话语兼顾我们每个 Firman-Mu 人， menolong kami 你的话语帮助我们， di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. 在我们所面对的挣扎当中， Tahun 2024 kami ingin menjalaninya dengan keteguhan. 在2024年，我们要艰辛的走下去， Menjalani dengan hati setia kepada Tuhan. 我们以对你忠心的心来走下去。 Menjalani dengan hati yang terarah pada Tuhan. 我们面向你，我们走下去。 Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. 愿你的旨意成全在我们的生命里。 Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami. 你的名是应当称颂的，我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati saudara. 主祝福大家。